Akhir sekali, perbincangan objektif Perlembagaan Malaysia yang ketiga ialah pandangan sarwa etika dan nilai peradaban Melayu berdasarkan pantangan anak Melayu dan teras hati budi Melayu. Pandangan sarwa atau worldview merupakan satu pandangan tersendiri setiap masyarakat, bangsa, kelompok, malah individu. Kerangka definisi pandangan alam sering tertakluk pada aksiom kognitif yang mungkin menyebabkan pemahaman tentang pandangan alam kelompok lain sukar untuk difahami. Pandangan alam tentang etika dan nilai peradaban Melayu memiliki ciri-ciri metafilosofik tersendiri. Kertas konsep ini mendapati nilai dan etika melalui pantangan anak Melayu dan teras hati budi Melayu memiliki ciri-ciri falsafah kognitif dan falsafah metafisikal. Kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir, menakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran belajar dan motivasi yang dipelopori oleh ahli psikologi. Contohnya, dalam falsafah kognitif adalah seperti subjek akademik seperti apa yang kita pelajari dari sejarah, zaman dahulu dan sebagainya. Manakala dari aspek falsafah metafisikal, ia dikaitkan dengan hakikat realiti, kehidupan kita sebagai manusia, kewujudan sesuatu dan kehidupan dunia yang kita lalui. Kertas konsep juga mendapati falsafah worldview Islam yang mendukung kepelbagaian budaya menyebabkan kesusasteraan Melayu berkaitan etika dan moral bersulam dengan falsafah kesenian Melayu dalam menyampaikan nasihat bercampur dengan falsafah nilai dan etika Islam. Pantun-pantun serta puisi-puisi yang menyokongnya juga diselitkan di dalam kertas konsep ini. Kertas konsep ini mencadangkan pemahaman tentang worldview peradaban Melayu seharusnya tidak mengikuti kerangka definisi worldview. Contohnya seperti pandangan sesuatu agama yang mendukung ciri-ciri budaya yang sihat dan mengamalkan gaya hidup yang bermanfaat. Nilai boleh ditafsirkan sebagai ciri khusus yang menjadi milik bagi seseorang. Contohnya, seseorang yang menerapkan nilai-nilai murni seperti tolong-menolong dan bekerja sama sesama manusia merupakan akhlak dan budi pekerti bagi seseorang. Nilai dan etika merupakan tunjang utama kepada penerusan sebuah peradaban bangsa Melayu. Hal ini karena perkara ini sudah dititik beratkan pada zaman nenek moyang kita yang terdahulu lagi. Oleh sebab itu, nilai dan etika ini wajib ada pada diri seseorang karena ia merupakan rujukan terhadap tahap pematuhan dan adab seseorang. Secara perbincangan menyeluruh, kita mendapati bahwa hak kebebasan beragama terbukti dalam memberi pandangan yang betul mengenai Islam serta kesan berkaitan Islam terhadap masyarakat. Hal ini karena Islam merupakan agama yang merangkumi aspek menyeluruh dalam memberi pandangan yang tepat terhadap sesuatu perkara. Hak asasi manusia membentuk sesebuah kehidupan yang harmoni. Ia merangkumi aspek politik, sosial, dan ekonomi bagi membentuk sebuah masyarakat yang wujud dalam pelbagai budaya. Pandangan alam tentang etika dan nilai peradaban Melayu serta mendukung kepelbagaian budaya menyebabkan
kesusasteraan Melayu berkait rapat dengan etika dan moral. Secara kesimpulannya, perjuangan dan kerjasama rakyat dalam mencapai kemerdekaan dan keharmonian negara yang telah melahirkan perlembagaan Malaysia sebagai panduan dalam membantu untuk memelihara adab dan etika seseorang individu dan juga sebagai rakyat Malaysia. Perlembagaan Malaysia membawa peranan yang sangat besar dalam membina perjalanan dan pemerintahan negara yang mengutamakan Islam sebagai agama rasmi dan memberikan keistimewaan kepada golongan Bumiputra berbanding kaum yang lain di Malaysia. Ianya kerana penggubalan perlembagaan telah digubal oleh orang asing yang dipersetujui oleh setiap kaum di dalam Malaysia bagi melahirkan sebuah negara yang berbilang kaum yang harmoni berlandaskan persetujuan undang-undang perlembagaan yang adil dan saksama. Sekian dan terima kasih.